Assalamualaikum dan apa khabar semua, harap semua sihat. Baiklah, dalam video kali ini sangat menarik kerana saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan the common habits ataupun amalan yang diamalkan oleh ramai multi-billionaire di luar sana. Sebagai contoh Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey, siapa lagi, Elon Musk dan sebagainya. Macam mana mereka-mereka ini boleh jadi sangat hebat dan sangat berjaya, ada bisnes yang banyak, yang besar, dan it's not just about business, tapi mereka juga telah memberi satu influence yang terlalu besar terhadap dunia. Sebagai contoh, kalau Elon Musk, dia ada buat satu projek berkenaan dengan SpaceX ya, untuk kita ke Mars, dan Mark Zuckerberg pula dengan dia punya produk berkenaan dengan connecting people ya, menghubungkan manusia dengan adanya Facebook, WhatsApp dan sebagainya, Instagram termasuk juga ya. So kita nak belajar ya dalam video ini apakah yang mereka lakukan dalam aktiviti harian mereka ataupun aktiviti mingguan, bulanan dan sebagainya yang menjadikan mereka ini sangat-sangat berjaya. Saya pun nak cuba dapatkan inspirasi daripada mereka, dan that is why I created this video dan saya berkongsi dengan anda semua so that kita dapat sama-sama belajar dan insyaAllah at one point kita pun akan jadi sangat berjaya. Okay, dalam video ini insyaAllah saya akan kongsikan those habits lah. Okay, selamat menonton. Okay, baik guys. Habit yang pertama adalah reading, membaca. All these multi-billionaires, mereka ni memang a big fan of reading. Ya, mereka baca banyak sangat buku dalam masa setahun sebagai contoh, and that is how dorang tahu sebenarnya macam mana apa yang berlaku di dunia, apa yang akan berlaku in the future, dan mereka juga banyak baca buku-buku tentang apa yang berlaku in the past. Ya, mereka belajar daripada sejarah untuk mereka design the future. Ya, sebagai contoh, kalau anda tengok Warren Buffett, dia seorang multi-billionaire, banyak dalam dunia investment. Warren Buffett ini memang terkenal. Dia punya tabiat membaca ini. Sebagai contoh, setiap hari dia akan baca dalam 500 muka surat in a particular book. Ya, nampak betapa hebatnya dia spend time untuk membaca. Dan ada juga reporter bertanya tentang apa the key success of Warren Buffett ni lah. Dan Warren Buffett berkata, untuk menjadi berjaya memang kita kena banyak baca. Dan dia kata dalam 500 pages itu is quite good enough lah. Dan in fact, pada masa mula-mula start career sebagai investor, dia baca dalam 600 ke 1000 pages satu hari. Cuba anda cek balik dalam masa satu hari berapa pages anda baca. Saya masih developing this habit. Sekarang ni pun sebenarnya video dan YouTube ini saya buat hasil daripada pembacaan buku yang saya baca sekarang ini daripada Tim Ferriss yang bertajuk 4-Hour Work Week. Dalam itu dia ada mention tentang all this digitization dan sebagainya, dan saya rasa macam so why not kita baca dan kita apply, dan insyaAllah ilmu itu akan lebih kekal dan bagi manfaat lebih banyak lah. Okay, contoh lain berkenaan dengan bacaan, Bill Gates sendiri dalam masa setahun Bill Gates baca dalam 50 buah buku dalam masa setahun. Lepas tu kita ada Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dalam masa 2 minggu satu buku. Dan untuk Elon Musk pula, Elon Musk tu menarik ya, bila reporter tanya berkenaan dengan macam mana Elon Musk belajar berkenaan dengan macam mana nak buat roket dan sebagainya. Elon Musk cakap dengan membaca. Okey, menarik tentang bacaan ni, tentang buku kalau saya boleh kongsi sedikit. Tak cukup kalau kita just tengok YouTube, kita tengok video sana sini tanpa ada kronologi ataupun structure of the knowledge yang proper, yang ada pengenalan yang very strong. Lepas tu kita ada isi penting dan penutup. The structure of the knowledge itu penting, dan buku yang biasanya ada penjelasan tentang this chronology lah. Kalau kita ambil tangkap muat sana sini tanpa ada proper way untuk menyusun ilmu-ilmu itu, kita punya pemahaman akan tak sehebat melalui buku yang well written. Kalau boleh, kalau baca buku tu, baca juga preface. Anda dapat mengenali tentang author tersebut, dapat jumpa jiwa of the book. Bila baca preface, baca author punya biografi dan sebagainya, dan baca konten, insyaAllah penjiwaan anda tentang buku tersebut akan lebih tinggi lah. Dan kalau saya boleh kongsi sedikit tentang teknologi zaman sekarang ni pun, kita ada podcast, kita ada audiobook dan sebagainya. Saya galakkan kalau tak sempat, kita di Malaysia ni kan kadang-kadang kita stuck dekat dalam traffic jam. Audiobook itu sangat membantu. Kalau saya ketika jogging dan sebagainya, saya banyak dengar podcast. Podcast ada dia punya own series. So long dia punya structure itu terjaga, saya cadangkan kita dengar those kind of like audiobook ataupun podcast. Di sini saya kongsi ada beberapa podcast yang saya has been listen to, dan sangat-sangat banyak benda saya belajar, dan insyaAllah kita jadikan ini kita punya amalan. Okey, habit yang kedua berdasarkan pembacaan saya, mereka multi-billionaires ini, yang orang hebat-hebat ni, kita ingat dorang buat kerja saja kan, sebenarnya tidak. Dorang ada satu habit yang sangat membantu mereka untuk kekal sihat. Of
course, bila kita cakap tentang kesihatan, it's all about exercise. So Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk dan sebagainya, mereka ini ada rutin yang mana mereka make sure that setiap hari mereka ada masa untuk exercise. Dan berdasarkan pembacaan saya, kebanyakan mereka ini, mereka start the day, mulakan hari mereka dengan exercise pada waktu pagi. Saya ada buat satu video berkenaan dengan circadian rhythm kan. Pagi itu bagus untuk kita punya cardio lah. Dan bagus juga bila kita buat benda-benda yang produktif pagi, yang banyak memberi hormon-hormon yang bahagia. Itu akan membantu kita mendapatkan momentum for the rest of the day. So memang kalau anda lihat ya, Ariana Huffington, dia buat yoga. Dan Richard Branson memang terkenal dengan dia punya habit swimming and surfing. Dan kalau anda perasan, Richard Branson adalah founder kepada Virgin. Dan Virgin pun ada dia punya own fitness club. Tak silap saya, masa saya di UK, kita Virgin Active. Virgin Active ini ada satu gym top 20 lah ya. Cukup dia punya facilities, ada swimming pool dan very top notch punya gym. Okey, menarik juga tentang Richard Branson ni. Dia pernah ditanya oleh wartawan tentang apakah key to success. Jawapan dia adalah stay active, do exercise, right? Dan it's not just Richard Branson. Ramai lagi di luar sana. Kalau saya sendiri pun tanya apa yang menyebabkan anda lebih produktif dan sebagainya, memang mereka ni ada diorang punya regular exercise. Dan Alhamdulillah, rakyat Malaysia saya nampak dah start aktif dan teruskan aktiviti ini, teruskan habit ini. InsyaAllah masyarakat Malaysia akan lebih sihat dan lebih produktif. Okey, baik. Habit seterusnya, orang yang berjaya ni kalau tak bekerja keras tak akan dapat hasilnya ya. Work hard and work smart. Kalau anda lihat Elon Musk sebagai contoh, Elon Musk, saya dah baca dia punya buku biografi dia. Memang kalau daripada kecil dia suka membaca, dan ketika dia mula-mula start career dalam dunia bisnes ini, ketika PayPal dan sebagainya, dia memang jenis yang bekerja sangat keras. He works really hard. Sebagai contoh, dalam masa seminggu, instead of 40 jam, 45 jam, dia bekerja 100 jam dalam masa seminggu. Itu Elon Musk. Dia agak ekstrim sebenarnya. Tapi luckily dia sihat walafiat lah. Tapi kita tak galakkan sangat jadi terlalu ekstrim. Kita kena balance antara kesihatan kita dan kita punya beraktiviti lah. Ada some multi-billionaires, mereka pula percaya tentang the power of rest. Itu kebanyakannya lah. Tapi ada some extreme billionaires yang memang kerja gila babang 100 jam seminggu. Imagine that. So anda pilih cara hidup anda yang sesuai dengan diri anda. Tapi saya cadangkan health is wealth, jaga kesihatan. Cuba cari the right balance between kerja dan anda punya kesihatan. Okay? Itu Elon Musk, 100 jam seminggu. Kalau anda tengok Bill Gates pula, Bill Gates masa mula-mula start Microsoft, dia tak percaya pada vacation. Dia work very hard. Dan sekarang kalau anda tengok dia punya lifestyle dia banyaklah juga dia pergi vacation sana sini. I believe it's not just vacation per se, tapi dia buat networking juga. So orang-orang hebat macam ni, mereka memang work very hard. Mereka tahu apa yang mereka perlu. Kalau anda tengok Steve Jobs sebagai contoh, Steve Jobs memang work very hard. Dan antara moto dia adalah dia anggap bahawa hari ini adalah hari terakhir dia bekerja. Mungkin esok sudah tiada lagi. So bila kita ada this kind of like mindset, kita akan do the best today. Hari ni kita buat, kita tak tunggu hari esok. Tim Ferriss pun sama. Dia pun ada the same mindset. Dan saya juga cuba dapatkan mindset ini. Saya andaikan hari ini adalah hari terakhir saya. Dari sebab wujudnya video-video ini, sebenarnya saya dapat kongsi pengalaman, kongsi beberapa tips yang menarik untuk kita sentiasa work hard. Dan apabila kita tak ada nanti, benda ni akan terus jadi kita punya tabung amalan kita lah. So anda bolehlah work hard, work smart. InsyaAllah kejayaan pun akan jadi hak milik anda juga. Oh, ada satu habit yang saya perasan ya, all these multi-billionaires, diorang ada common habit yang mana pada hari Ahad ya, sebelum bermulanya minggu Isnin tu, Ahad tu mereka gunakan untuk buat some reflection ataupun review tentang minggu tersebut. Contoh, apa yang berjaya, what kind of like success, ataupun the lessons learned for that particular week. Benda-benda yang mereka pastikan bahawa tidak berlaku pada minggu akan datang. Tu mereka gunakan Sunday for that kind of like reflection, review dan planning for the next coming week lah. Ahad itu satu timing yang cantik, kita relax sikit, kita kurang pressure. Bila kita kurang pressure, kita boleh plan properly. So gunakan Ahad sebagai timing hari yang kita boleh buat planning yang cantik lah. Okay, habit yang seterusnya ini adalah kita panggil micro focus. Ini menarik kerana sebagai contoh, bila anda tengok Mark Zuckerberg ni ada satu habit yang mana dia akan pakai baju yang colour lebih kurang sama. The main reason is because dia nak kurangkan mind fatigue ya. Bila kadang-kadang kita pagi, kita nak buat keputusan nak pilih baju apa, nak pakai dan sebagainya, itu pun ambil masa. Kadang-kadang 5 minit, 10 minit untuk perempuan, saya tak tahu lah berapa lama masa kan. Bayangkan ya, kalau kita dapat kurangkan masa yang menyebabkan kita ada rasa fatigue dekat minda kita somewhat automate dan kita dapat fokus on things yang lebih matters to our business, our life. Melainkan anda punya business melibatkan fashion dan sebagainya, of course anda kena pilih properly pakaian anda, cara anda ya bertata rias
Tapi kalau it is not your thing, mungkin boleh cuba consider untuk kurangkan sedikit masa untuk anda pilih baju ataupun masa untuk anda pilih makanan. Even tak silap saya, Bill Gates pun dia ada satu habit, dia akan makan meal yang sama almost every day. So long nutrition cukup, these multi-billionaires mereka dah somewhat automate pemilihan pakaian dan makanan juga. Sebab benda tu adalah basic needs, tak perlu sangat kita jadi terlalu critical. Baik, habit yang terakhir untuk video kali ini ya, kita panggil prioritization ataupun keutamaan. Saya nak cerita tentang nama dia Richard Branson. Again, Richard Branson. By the way, saya pernah jumpa Richard Branson face to face masa saya di Oxford. Masa tu dekat kita orang punya Sheldonian Theatre. Masa tu ada satu sesi by the age ya, yang mana saya menjadi helper lah, assistant masa tu, dan saya tolong VIPs untuk dapatkan seats mereka dalam dewan. Dan saya jumpa Richard Branson ni, orangnya daripada luar nampak sangat humble ya, selalu senyum sahaja. Masa tu tak pakai mask. So bila saya tengok Richard Branson dan dia punya produk, saya dapat menjiwai dia punya produk-produk tersebut lah, sangat kaya dengan jiwa. So itu Richard Branson. So by the way, kita nak cakap tentang prioritization kan. So Richard Branson ni, berdasarkan saya punya pembacaan, dia ada satu mindset sangat kuat when it comes to this. Ya, sebagai contoh, beliau pernah mendapat undangan untuk menjadi speaker pada satu event ni lah, dan beliau ditawarkan £40,000. PA dia cakap dekat that person yang offer untuk jadi speaker itu, kata Richard is not available, dia ada benda lain dia buat. Lepas tu berlaku counter offer daripada £40,000 ke £50,000. Lepas tu tak nak juga, Richard Branson kata nope. Lepas tu upgrade lagi jadi £100,000. That's a lot. £100,000 dalam ringgit Malaysia, dalam RM500,000 Malaysia ya, RM500,000 Malaysia tu banyak untuk jadi speaker. Tapi Richard Branson still said no to that. Dia kata tidak, kerana offer tu yang untuk jadi speaker tu tak align dengan Richard Branson punya goal for that particular moment. Yang pada ketika itu memang Richard Branson ada very clear goal. Anything yang datang pun tak menjadi nilai tambah kepada that goal, dia tak akan ambil. Baiklah, kita dah berada di hujung video. So kita dah belajar tentang banyak habits ya yang diamalkan oleh all these multi-billionaires. So insyaAllah dengan video kali ini, saya berharap sangat anda semua yang mendengar, yang melihat video ini, dan saya sendiri, insyaAllah kita akan jadi as successful as them. Kenapa? Sangat penting sebab ya, kalau kita tahu mereka ni kaya dan juga hartawan yang budiman, yang dermawan, mereka ada mereka punya own foundation. Bayangkan dengan duit yang sebanyak itu, anda dapat membantu orang lain, membantu menyelamatkan dunia dengan green energy dan sebagainya. Itu satu pahala yang besar. So jangan lepaskan peluang ini, cuba amalkan habit-habit yang hebat ini. InsyaAllah kita pun akan jadi hebat juga. Sekiranya anda dapat belajar something daripada video ini, saya hargai. Sekiranya anda dapat tekan dua button. Yang pertama button like, dan yang kedua subscribe sebagai satu simbol support kepada kami punya community untuk menghasilkan lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat pada masa akan datang. Itu saja dari saya. Salam maju jaya, salam productivity maksima, dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye bye.